Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah Agenda Awani. Malam ini kami membawa isu yang melihat kepada daya huni Malaysia ataupun rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tidak ada yang terkecuali. Malah yang bukan rakyat Malaysia juga termasuk dalam perbincangan kami malam ini. Kita bercerita mengenai sumber manusia negara dan kita tidak terlalu mengatakan bahawa kita berada di persimpangan di antara mahu mendapatkan pekerjaan berkemahiran tapi kita masih lagi mahu untuk menyelesaikan dan memberikan peluang pekerjaan seluas-luasnya untuk seluruh rakyat Malaysia. Cerita mengenai gaji minimum masih lagi menjadi tuntutan dan juga diteriakkan oleh sebahagian besar daripada kita. Bukan sahaja gaji minimum tapi kenaikan gaji yang wajar, malah bagaimana kita melihat kepada hal-hal yang berkaitan yang pelbagai dalam aspek ini. Justru Menteri Sumber Manusia YB Steven Sim bersama dengan kami pada malam ini. Kalau dilihat YB, terima kasih kerana sudi bersama kami. Kementerian Sumber Manusia, nama barunya Kesuma, mungkin lebih tersemat di hati untuk kita bincang. Tapi hal yang berkaitan dengan sumber manusia adalah satu perkara yang kadang-kadang terlampau besar dilihat. Tapi bidang kuasa Kesuma juga tidak semua kerana ianya meliputi bidang kuasa yang bertindan dengan kementerian-kementerian yang lain. Justru bagaimana dalam mungkin sudah 100 hari menjabat jawatan sebagai Menteri Sumber Manusia, apa yang menjadi perhitungan yang paling penting sekali YB untuk membawa isu-isu yang berkaitan dengan sumber manusia ke arah yang lebih positif, mendapat input dan juga kebajikan pekerja itu dijuarai sebaiknya? Ya, terima kasih Zul kerana menjemput saya ke sesi ini. Saya setuju dengan Zul bahawa sebenarnya dalam aspek memperkasakan sumber manusia, dalam aspek memperkasakan rakyat dan tenaga kerja secara amnya, dia perlu pendekatan keseluruhan kerajaan. Jadi we need a whole of government approach. Jadi untuk Kesuma, nama baru Kementerian Sumber Manusia, saya telah menggariskan 3 misi strategik. We have a very clear mission. Ya. 3 misi strategik yang jelas, iaitu kita nak meningkatkan kebajikan pekerja, kemahiran pekerja dan keberhasilan pekerja. Kita panggilnya misi strategik 3K Kesuma. Dan dalam 100 hari ini kita ada buat catatan, saya ada buat catatan senarai ada lebih kurang 80 pembaharuan yang telah dilaksanakan dalam masa 100 hari. Tapi saya tak akan berkongsi keseluruhan senarai itu, nanti panjang, nanti kira kena 2 jam. Tapi untuk saya, yang paling penting dia terangkum dalam 4 tema utama. Satu ialah tentang gaji yang lebih baik untuk kaum pekerja. Saya telah umumkan kita akan mengkaji, menyemak semula kadar gaji minimum dan sekarang proses itu telah hampir lebih kurang 80%, 90% hampir siap kajian semula gaji minimum itu. Kita juga telah mempercepatkan lagi proses untuk pelaksanaan projek rintis gaji progresif. It's very important. Itu tentang gaji, beberapa kelompok pembaharuan tentang gaji. Keduanya ialah tentang latihan kemahiran. Tahun ini kita akan merancakkan latihan kemahiran untuk rakyat Malaysia. We will go all out in skills training. So, ada beberapa perkara yang telah dilakukan. Contohnya, kita telah mengupayakan HRD Corp membolehkan majikan masa kini untuk menggunakan caruman levy mereka membayar untuk latihan kemahiran 13 top global training provider, termasuk Google, Microsoft, LinkedIn, Udemy, Alibaba dan sebagainya. So memang ini adalah pemberi latihan, penyedia latihan kemahiran yang paling top lah di dunia, bukan saja di Malaysia, di dunia. Kemudian saya telah memperkenalkan satu program baru dipanggil program Ilham Kesuma. Apa itu Ilham Kesuma? Ilham maksudnya insentif latihan amali. Ini merupakan pendekatan Kesuma untuk memperluaskan internship, program internship kepada terutamanya anak muda, mahasiswa di seluruh negara, internship yang berstruktur dan berbayar. Dan sudah tentu tema yang ketiga ialah tentang keselamatan sosial. Juga ini benda yang amat penting untuk buat golongan pekerja. Kita telah memperkasakan beberapa dasar dalam PKSO. Contohnya saya telah melancarkan apa yang kita panggil pejabat ke-55 PKSO. Tapi pejabat ke-55 ini fizikal, dia bukan fizikal. Dia adalah pejabat dalam aplikasi Prihatin.
Antara fungsi aplikasi ini selain daripada memberikan perkhidmatan pekeso, tak perlu pergi ke pejabat, boleh guna smartphone. Antara fungsi penting ialah untuk menyemak caruman, status caruman dan penyata caruman bulanan. Sebab saya sebagai ahli parlimen dulu, banyak kali saya dapat kes di mana pekerja datang kepada kita, dia kata, saya perlukan pekeso, tetapi malangnya sekarang sebab dia kena musibah, kemalangan dan sebagainya, tapi malangnya mereka mendapati rupa-rupanya majikan tidak mencarum. Saya tidak tahu. Kalau dalam KWSP dia boleh cek dalam sistem. So sekarang kita membolehkan fungsi dia boleh cek sama ada di dalam laman web pekeso ataupun di aplikasinya. So tentu baru semalam saya telah membentangkan rang undang-undang untuk meminda Akta Pekeso menaikkan hak hak gaji caruman daripada RM5,000 kepada RM6,000, di mana ini akan memberi manfaat tambahan kepada 1.5 juta pekerja dengan penambahbaikan faedah mereka sebanyak lebih kurang 20%. So ini untuk keselamatan sosial. Kita juga cakap tentang keselamatan sosial, skim pekeso untuk suri rumah dan sebagainya. Dan akhir sekali, tema yang keempat penting. Tadi gaji, latihan, keselamatan sosial, tetapi semua ini tidak akan terlaksana jika tidak ada tata kelola baik. Jadi antara usaha kita di Kesuma dalam 100 hari ini ialah untuk mengukuhkan tata kelola. Contohnya, saya telah bagi arahan supaya 9 jabatan dan 5 agensi di Kesuma dia perlu mendapatkan pengiktirafan ISO, apa yang kita panggil ABMS, Anti-Bribery Management System. Kita tak nak bagi peluang untuk salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Ketelusan menjadi keutamaan. HRD Corp, kita adakan beberapa penambahbaikan dari segi penggunaan levy, dari segi pengasingan akaun levy, dari segi menubuhkan jawatan kuasa tender, jawatan kuasa risiko yang baru, menguatkan tata kelola. Saya juga telah mengumumkan bahawa kerajaan apabila kita melaksanakan dasar, mengorak dasar, merancang dasar, kita perlu ada keupayaan kepintaran dalaman. Dan saya yakin dengan kebolehan penjawatan kita. Tetapi ada kala, mungkin ada pernah sebelum ini, kerajaan lebih cenderung untuk menggunakan konsultan di luar sana. Jadi untuk saya, Kesuma perlukan think tank tersendiri dan kita telah umumkan bagi mandat baru kepada salah satu agensi di bawah Kesuma, iaitu Talent Corp, untuk menjadi badan pemikir think tank kepada Kesuma, di mana kita nak memupuk keupayaan kepintaran dalaman dalam kerajaan itu sendiri. Saya tak kata kita tak boleh kerjasama dengan pihak luar, tapi keupayaan dalaman perlu ada. Dan sudah tentu akhir sekali saya telah umumkan bahawa tahun ini kita akan mengumumkan dasar sumber manusia kebangsaan yang julung buat Malaysia. Kerangka dasar ini saya akan umumkan bulan Mei nanti. Impact dia selepas pada 4 kali itu, apabila kita nak melihat jangka masa panjang ini akan mengubah dan juga struktur dalam sumber manusia negara ini berbeza dengan apa yang ada hari ini. Saudara Zul, tadi saya kata 80 perkara pembaharuan yang kita dilakukan dalam 100 hari. Sebenarnya untuk saya, ia bukan pencapaian semata-mata. Kesuma dalam 100 hari ini, apa-apa yang kita buat, kita sebenarnya sedang meletakkan batu asas pada hala tuju kementerian selepas ini. Untuk saya, apa yang kita nak buat ataupun strategi yang kita guna pakai, saya gelar sebagai strategi joran dan jaring. Apa maksudnya? Joran ialah sebab kalau kita kata setiap kali gaji rendah, kerajaan menggunakan kaedah bagi arahan supaya naikkan gaji. Berapa lama dan berapa banyak kali kita boleh buat macam ini? Sekali kerajaan suruh naik gaji, majikan naik gaji. Sekali kerajaan, majikan naik gaji. Benda ini tidak sustainable. Untuk saya, yang lebih sustainable ialah kaedah strategi memberi joran. Itulah sebabnya saya kata we will go all out dari segi latihan kemahiran. Sebab saya lihat meningkatkan kemahiran ataupun upskilling sebagai strategi terbaik untuk memberikan pekerja itu satu kebolehan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akses kepada latihan kemahiran berkualiti. Jaring pula macam mana? Jaring ialah dari segi
perlindungan keselamatan sosial. Saya rasa untuk saya perlindungan keselamatan sosial, kalau kita ikut Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, ia merupakan satu hak asasi manusia. It is a human right. Untuk saya dalam jangka masa panjang, saya nak melaksanakan perlindungan komprehensif menyeluruh selama 24 jam. Sepanjang 24 jam untuk warga pekerja secara khusus dan rakyat Malaysia secara amnya. Jadi, untuk jangka masa panjang, ini strategi yang kita gunakan pakai. Strategi joran, strategi jaring. Memberikan joran supaya pekerja boleh berdikari dan terus berdaya maju, dan memberikan jaring supaya mereka dilindungi daripada risiko-risiko kehidupan. Jadi menyeluruh semuanya. Ya. Difahamkan Seksyen 5 urus juga dilakukan sejak beberapa bulan lepas, minggu lepas, pasal dasar rangka kerja untuk semua manusia ini. Tapi YB, dalam aspek yang sama, kerana kalau kita baca pembacaan dan juga luahan anak-anak muda di luar sana, kita mungkin boleh membuat dasar, tapi mereka menyedari bahawa potensi pekerjaan dan juga alam pekerjaan tidak seperti mana kita masuk alam pekerjaan dahulu. Kita mungkin bercerita pasal HR kita bercerita profesor, tapi mereka ramai yang bekerja sendiri satu perkara. Dan juga bagaimana kita melihat kepada teknologi revolusi industri 4.0 juga mengubah struktur dan juga cara itu cukup berbeza. Kalau kita bercerita mengenai kemahiran juga sudah berubah dan juga flexibility itu juga dituntut mereka. Justru bagaimana kerangka yang bakal dilihat kemudian akan merangkumi perubahan-perubahan semasa ini, kerana ramai yang takut bahawa pekerjaan dicuri oleh AI, walhal sebenarnya struktur itu tidak berubah secara apik. Tapi bagaimana kita nak melihat, kita memastikan bahawa rangka ini ialah future proof, ianya berdaya tahan untuk masa akan datang. Sememangnya antara tujuan ataupun antara faktor yang mendorong KESUMA untuk merangka dasar sumber manusia kebangsaan yang julung ini adalah apa yang saudara katakan tadi, iaitu kita nampak ada kesenjangan ataupun jurang-jurang dalam dokumen dasar sedia ada. Contohnya tentang agenda negara menua, aging society yang kita perlu hadapi, kan? Apa yang perlu dilakukan untuk membantu contohnya warga emas dari segi kelangsungan hidup mereka selepas bersara dan sebagainya. Dan mungkin sekarang sebab kerana penambahan ataupun peningkatan kualiti kehidupan, pemberian kesihatan yang lebih baik, mungkin kita akan hidup dengan lebih lama dan warga emas pun boleh bekerja, ada keupayaan untuk bekerja, menyumbang kepada ekonomi. Tapi tidak ada kerangka untuk perlindungan pekerja yang apa yang kita katakan pekerjaan pasca persaraan, post retirement employment. Jadi semua ini kita nak lihat apa yang saudara katakan tentang AI, tentang digitalisasi, tentang ekonomi hijau yang memang sedang giat diperbincangkan bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Apakah impaknya kepada pasaran kerja Malaysia dan apakah hala tuju ataupun pelan tindakan kita untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran baru ini. Bagaimana kita boleh memberikan satu pengalaman latihan amali ataupun latihan industri, internship yang lebih baik. Tadi saya kata kita ada buat internship berbayar, tetapi apa pula dasar-dasar lain yang boleh melindungi pelatih-pelatih amali itu. Semua ini akan dibincangkan dalam kerangka dalam dasar sumber manusia kebangsaan. Kita tahu baru-baru ini baru adakan town hall mega yang terbesar pernah dianjurkan oleh KESUMA dengan perlibatan lebih kurang 1,000 orang peserta dari semua sektor, semua peringkat umur. Sebab kita nak dapatkan feedback dari mereka. Apa yang menyebabkan kita, adakah YB juga dikatakan bahawa kita agak lambat untuk kita melihat dan juga mengangkat hak-hak pekerja ini dari segi gaji, sehingga kalau saya mengambil contoh upah kepada internship ataupun mereka yang terlibat dalam latihan amali. Apabila ini ditolak oleh sekumpulan anak muda, mereka mengatakan bahawa perdebatan itu berlaku agak menarik. Kerana mereka kata, anda masih belajar, internship itu tidak perlu dibayar. Walhal saya kira 12 tahun lepas bila saya melakukan internship di ASRO, saya dibayar dan juga itu menjadi satu motivasi untuk kita melakukan lebih baik dan bertanggungjawab terhadap kerja. Tapi perdebatan itu seolah-olah macam masih ada lompong yang cukup besar dalam 10 tahun. Itu kalau kita ambil contoh latihan industri itu. Tapi kalau kita cerita pasal gaji juga, lagilah lambat ianya bergerak dan juga maju ke depan. Walaupun itu bukan satu tanggungjawab keseluruhannya di bawah KESUMA, tapi bagaimana kita melihat
perlu progresif dan lebih cepat lagi untuk kita melihat kepada isu-isu berkenaan dengan sumber manusia di negara kita ini. Kenapa kita masih lagi stagnan dalam tempoh yang agak lama sebenarnya, YB? Okey. Amat menarik dan saya ucapkan terima kasih kepada Astro kerana telah melaksanakan internship berbayar. Jadi seperti yang saya katakan, dia dalam aspek membuat dasar, dia ada pelbagai komponen. Ada komponen yang kita gunakan undang-undang, ada komponen yang kita gunakan pengaruh ataupun persuasion. Ya. Jadi untuk internship ini, Kesuma telah lancarkan program Ilham Kesuma dengan 4 komponen utama. Ya. Satu, kita nak memberikan potongan cukai 2 kali kepada syarikat-syarikat majikan yang melaksanakan program internship. Keduanya, kita juga akan dalam komponen Ilham Kesuma ini ada komponen geran padanan. Kesuma memperuntukkan 30 juta ringgit sebab kita tahu kadang-kadang syarikat SME yang lebih kecil dia mungkin tidak mampu nak tunggu untuk dapatkan potongan cukai 2 kali dan sebagainya. Dan kebanyakan internship kita nampak, dia berpusat di mana? Dipusat di contohnya Pulau Pinang, Lembah Kelang dan juga di Johor Bahru contoh. Jadi seakan-akan anak muda di tempat-tempat lain ni di luar 3 kawasan utama ini dia tidak mempunyai peluang yang lebih besar untuk internship. Jadi apa yang kita lakukan? For us, what we want to do is kita nak berikan geran padanan kepada syarikat SME 30 juta ini untuk mereka melaksanakan internship di syarikat mereka dengan memberikan internship yang berbayar. Apabila mereka contohnya bayar RM600 untuk internship sebulan, kerajaan akan bagi geran padanan sehingga RM300. Itu kedua. Ketiganya, saya juga telah umumkan levy yang dicarum oleh HRD Corp tu. Sekarang majikan boleh menggunakan sehingga 50% levy HRD Corp untuk membayar allowance intern. Jadi kalau majikan yang bayar levy, dia ambil intern, dia boleh guna levy itu untuk membayarnya. Dan of course komponen keempat ialah kita sedang dalam persiapan untuk menambah baik portal Ilham Kesuma di mana dia akan jadi portal untuk bukan saja memberikan nasihat kepada para pelajar mahasiswa yang berminat untuk menjalankan latihan industri, malah dia akan menjadi portal mencari peluang-peluang internship. So it will be a my future job tapi untuk peluang-peluang internship. Bagaimana strategi ini mungkin dapat membantu masalah kecicilan ataupun pengangguran dan ketidaksesuaian padanan antara bidang yang mereka belajar dan juga peluang pekerjaan yang mereka dapat. Bagaimana YB memastikan bahawa ini permulaan kita sparkkan arah itu? Saya menganggarkan, okey, kalau mengikut laporan yang kita dapat, lebih kurang 35% daripada intern akan terus menyambung kerja di syarikat tersebut. Ini tak kira lagi intern yang mendapat kerja selepas internship di syarikat lain. Jadi saya menganggarkan lebih kurang 30 hingga 50 ribu peluang internship akan diwujudkan di bawah program Ilham Kesuma, program internship berbayar untuk tahun ini. Jadi ini sudah tentu. Sebab kita lihat internship ini bukan saja sebagai satu program keperluan universiti. Ini bukan kebajikan. Ini bukan kebajikan. Ini bukannya. Kita lihat dia sebagai salah satu daripada platform ataupun wadah latihan kemahiran. Di mana mereka akan mendapat latihan dalam keadaan situasi sebenar di syarikat, on job training. Jadi ini sudah tentu akan meningkatkan lagi kebolehpasaran intern anak muda kita. Dalam masa yang sama, bagaimana saya nak tanyakan mengenai pekerja asing. Sudah pasti itu satu perkara yang besar, kontroversi dan juga mungkin sukar juga untuk diuruskan. Dalam aspek ini, Wabi dikatakan juga bercerita mengenai betapa pentingnya kita melihat bahawa pembaharuan kita tidak mahu jumlah mereka ini melebihi daripada keperluan yang sebenar. Apa yang mengaburi pandangan masyarakat secara umumnya mengenai pengambilan pekerja asing dan juga mengimbangkan keperluan mereka dengan
keupayaan rakyat kita untuk mengisinya. Kita mungkin banyak cerita pasal yang susah dan sebagainya itu. Tapi daripada segi dasar kerajaan, apabila YB mengatakan bahawa kita meletakkan satu tanda arah supaya ini je yang kita perlukan. Sebenarnya kalau bincang tentang pekerja asing ni, saya contohnya tentang di ketika town hall mega yang kita laksanakan, jelas kita boleh nampak ataupun kita boleh dengar dua pandangan yang begitu berbeza dan bercanggah. Satu pihak mereka bangkit dalam town hall kata kita tak cukup, kita perlukan lebih ramai lagi, kerajaan perlu longgarkan lagi. Itu adalah satu orang kata satu kebimbangan yang bermain industri dan kita tidak boleh pandang enteng kebimbangan tersebut sebab mereka perlukan tenaga kerja untuk contohnya kerja-kerja 3D dan sebagainya. Tapi di satu pihak lagi ada yang bangkit dan menyuarakan kerisauan dan kata tidak harus ada pekerja asing. Kalau boleh kita kurangkan lagi daripada apa yang ada sekarang. Untuk makluman saudara Zul, buat masa ini Kesuma telah buat keputusan bersama dengan rakan-rakan taruh kita, kementerian-kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, kita telah buat keputusan untuk bekukan sebarang pemberian kuota baru bagi pekerja asing ataupun pekerja migran. Semasa ini tidak ada kuota baru diberikan. Kita nak lihat kepada kemaskini. Bukan saja dasar, tetapi juga kemaskini dari segi pengurusan, prosesnya. Supaya kita naklah satu proses yang lebih telus dari dalam permohonan pekerja asing. Kita nak satu proses yang lebih cekap. Supaya dia ada, bila ada tata kelola yang baik, lebih telus, maka dia akan kurang berlakunya unsur-unsur salah guna kuasa yang memang kita tahu selama ini menghantui sektor pengambilan pekerja asing ini. So sekarang bekukan supaya dia ada rombakan dari segi proses. Tapi keduanya, Kesuma juga dengan kerjasama Kementerian Ekonomi, kita tengah merangka dasar yang dipanggil multi-tier levy. Di mana apabila dasar ini dikenakan, kita akan kata untuk syarikat-syarikat, contohnya syarikat-syarikat gergasi, ya, sebenarnya mereka mampu. Apabila kita kata kita benarkan sebuah syarikat itu mengambil pekerja asing, ia sebenarnya ialah satu penyelesaian jangka pendek. Industri tidak boleh beranggapan bahawa ini merupakan satu solusi buat selama-lamanya. Saya faham. Dan itu jadi budaya kita sekarang. Saya sudah jadi satu budaya di mana kita macam akan ketagih. Kalau tidak ada pekerja asing, tak boleh buat kerja. Sebenarnya apa yang kita nak lihat ialah di mana contohnya 10+3 itu tempoh yang diberikan, maksimum yang diberikan untuk pembaharuan pekerja asing ini. Dalam tempoh 10+3 ini, kita sebenarnya berharap penyelesaian jangka pendek ini akan membolehkan syarikat-syarikat Malaysia yang mengambil pekerja asing, mereka boleh memajukan industri ekonomi syarikat, mengembangkan syarikat dan memupuk keupayaan mengambil tenaga kerja tempatan. Faham? So sebenarnya is a temporary solution. Dia bukan solusi selama-lamanya. Keduanya, kita juga menggalakkan agar syarikat-syarikat tempatan upscale. Maksudnya apa? Meningkatkan skala nilai ataupun tangga nilai daripada kita nak terus berkecimpung dalam industri yang intensif, buruh dalam industri 3D, kotor, susah, bahaya. Syarikat-syarikat diberikan galakkan cukai, contohnya diberikan grant, diberikan kemudahan fasiliti kredit yang murah untuk mereka melaksanakan otomasi, melaksanakan digitalisasi dan sebagainya supaya kita boleh kurangkan pergantungan kepada pekerja-pekerja berkemahiran rendah, terutamanya pekerja asing. So, dasar-dasar yang dilakukan selama ini sebenarnya adalah untuk sebagai penyelesaian jangka pendek untuk kita beralih sepenuhnya kepada industri sektor pekerjaan mahir dan juga pengambilan pekerja tempatan. Tapi Babi, untuk meragut kebiasaan itu, walaupun jangka masa pendek, ini memerlukan political will yang cukup kuat. Dan Kesuma kena menelan pil yang sangat pahit untuk dikecam dan juga bagaimana dalam masa, bukan sahaja dikecam, tapi solusi dalam mengisi kesenjangan yang ada itu. Kerana semalam contohnya pemain-pemain industri seperti Presmar dan sebagainya mengatakan bahawa mereka tidak cukup pekerja. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa
kita nak mengubah budaya dan juga mengubah mekanisme itu, penyelesaian jangka masa pendek juga perlu dilakukan. Bagaimana mengatur gerak menyusun tu YB? Bukan mudah. Sememangnya bukan senang. Saya bagi contoh saudara. Apabila berlaku kes di Pengerang itu melibatkan pekerja asing yang tidak ada pekerjaan, mereka dah masuk tidak ada pekerjaan dan mereka membuat laporan polis beramai-ramai. Saya telah bagi satu kenyataan yang tegas. Saya kata pekerja Waima, pekerja asing adalah berhak ke atas gaji mereka. Dan ada yang mengkritik saya, ini pekerja asing buat apa kita nak jaga? Saudara Zul, amat mustahak kita faham bahawa jika hak dan kebajikan pekerja asing tidak dijaga, maka dia akan memudahkan majikan, terutamanya majikan yang tidak beretika lah. Saya tidak kata semua majikan, ya, tidak beretika, mereka akan lebih mudah memilih pekerja asing. Sebab kalau dengan gaji yang sama, tetapi saya boleh memperbuat macam-macam terhadap pekerja asing, maka mungkin saya lebih rela untuk ambil pekerja asing berbanding pekerja tempatan yang mungkin hak mereka dijaga, undang-undang menjaga mereka. Dan ini rahsia umum yang difahami oleh rakyat secara keseluruhan. Ya, so untuk saya, apabila saya tegas dalam isu hak pekerja Waima terhadap pekerja asing, ini adalah sebenarnya akhirnya untuk menjaga, ya, melindungi kebaikan, kebajikan pekerja rakyat Malaysia. Dan sudah tentu dalam jangka pendek kita rasional dalam membuat dasar. I think we have to be rational. Kita faham dia tidak boleh sesuatu dasar itu tidak boleh dilakukan, perubahan itu tidak boleh dilakukan dengan mendadak. Jadi apa yang kita berikan ialah tempoh masa, kita berikan insentif untuk upscaling, kita buat latihan supaya pekerja-pekerja tempatan boleh menjadi pekerja mahir untuk bekerja dalam sektor-sektor tertentu dan sebagainya. Dan sudah tentu apabila ada majikan-majikan dan sektor yang kata mereka kurang pekerja, KESUMA kita menguruskan kuota, kita meluluskan kuota, tetapi angka kuota itu, perangkaan itu tidak datang dari KESUMA. Perangkaan itu datang daripada kementerian-kementerian sektor berkenaan dan kementerian-kementerian tersebut mendapat perangkaan, angka keperluan dan sebagainya daripada pemain taruh industri. Jadi we don't pick the number from the air. Kita bukan meneka secara rawak rambang apa nombor yang berapa bilangan yang diperlukan. Tetapi kita dipandu oleh kementerian yang bertanggungjawab terhadap sektor ekonomi tersebut dan juga kepada pemegang taruh industri itu sendiri. Jadi we are very clear. Dan apa yang kita lihat pada masa sekarang ialah ada di mana insiden pekerja datang tak ada pekerjaan. Jadi macam mana kita nak kata kurang pekerja? Kita juga bagi kelonggaran di mana pekerja yang datang tidak ada pekerjaan, kita ada satu program khas, program tukar majikan. Majikan yang tidak ada pekerjaan untuk ditawarkan, dia boleh tukar pekerja itu kepada majikan yang memerlukan pekerjaan. Tertakluk kepada syarat-syarat tertentulah. Jadi pelbagai langkah-langkah jangka pendek, sederhana dan jangka panjang sedang dilaksanakan. Sebab isu pekerja asing ni bukan isu sekarang. Isu sejak tahun 90-an. Isu tradisi, isu yang diwarisi. legasi kita. Tetapi saya tak nak menyalahkan siapa-siapa. Tanggungjawab sekarang berada di KESUMA dengan saya, dengan kerajaan sekarang. Jadi kita tengah berusaha untuk bagaimana nak menyelesaikan isu ini. YB, isu ini dan juga isu yang berkaitan dengan KESUMA tidak cukup untuk setengah jam kita bincangkan. YB janji kena datang lagi di Astro Awani kerana engagement dan juga pemberitahuan dan juga komunikasi perlu dijalankan secara terus. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami buat pertama kalinya untuk malam ini dalam kapasiti baru di Agenda Awani. Nanti datang lagi. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami dalam Agenda Awani malam ini. Kalau ada pandangan, ada cadangan, tak bersetuju, komen yang molek-molek di platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.